Untuk payback ni aku rasa memang boleh jadi antara review premium live event yang agak pendek. Dan dekat main event kita ada World Heavyweight Champion antara Rollins dan juga Nakamura. Dua-dua superstar ni lagu diorang crowd memang nyanyi gila-gila. Tapi perlawanan aku tahu mungkin untuk beberapa orang WWE Payback agak sampah kan. Tapi janganlah korang menyampah-nyampahkan video ini dengan hanya membiarkan video ini tanpa tekan butang like. Jadi kalau korang handsome, korang sporting, korang cool, ketik dulu butang like tu. Video kali ini aku nak cover pasal CM Punk yang kena buang dan juga WWE Payback. Dan kepada sesiapa yang ada dok berhutang dengan member-member, silalah payback. Kalau nak ikutkan news pasal CM Punk kena buang ni sebelum AEW Collision start. Tapi dekat AEW Collision juga, show ni dibuka dengan pengumuman Tony Khan yang bagi tahu terpaksa buang CM Punk. Tony Khan cakap lah, lepas dah siasat, lepas dah bincang dengan komiti disiplin dan sebagainya, keputusan telah dibuat untuk membuang CM Punk daripada bekerja dekat AEW. Untuk yang tak tahu kenapa CM Punk kena buang ni, CM Punk dibuang sebab dekat AEW All In hari tu, bila habis pre-show, habis je match Hook dan juga Jack Perry pergi ke belakang stage dan time tu ada sedikit perbalahan dengan CM Punk yang kebetulan tengah ready untuk dia perlawanan pertama yang kick off the main show. So basically memang perlawanan CM Punk lepas perlawanan Jack Perry itulah. So ada perbalahan sikit dan dikatakan yang CM Punk ni ada tumbuk Jack Perry. Itu yang lepas beberapa siasatan dilakukan, CM Punk yang kena buang lah. Dan Tony Khan sendiri kata for the first time dekat AEW dia rasa tak selamat nak bekerja sebab ada orang yang berperangai macam ni. Kes CM Punk dengan Jack Perry ni pula bukan bermula dekat All In, bermula dekat Collision beberapa minggu lepas. Time tu Jack Perry nak buat satu spot, kira macam nak pre-tape satu momen belakang tabir yang nak ditayangkan dekat Dynamite pada minggu yang akan datangnya. Dan momen tu melibatkan kaca dan benda tu berbahaya. So, Jack Perry ni dinasihatkan oleh CM Punk dan juga Tony Schiavone untuk tak buat spot tu lah sebab berbahaya kan. Kalau nak buat benda tu live. So, dekat situ dengarnya macam Jack Perry agak tantrum lah sebab Rabu tu dia dah ambil cuti dah. Dia patutnya nak cuti tapi takkanlah dia nak pergi muncul Rabu tu dekat Dynamite lepas tu kena buat spot tu live. So, marahlah si Jack Perry ni sebab cuti tu dia dah ambil lama. Dengarnya dia tantrum. And then time tu memang semua orang nampak Jack Perry ni yang macam salah lah. And then bila Jack Perry lawan dengan Hook dekat AEW All In hari tu ada melibatkan kaca, dia ada cakap kat kamera yang kaca tu real, seolah-olah nak perli CM Punk. Itu yang bila dia pergi backstage tu berbalah dengan CM Punk sampai kena tumbuk dengan CM Punk. Lala CM Punk kena buang daripada AEW. Dan ini bukan kali pertama juga CM Punk buat hal dengan sesiapa. Hari tu kita tahu yang dia ada post IG story, lepas tu dia delete, dia duk kutuk-kutuk beberapa nama macam Dave Meltzer, Chris Jericho. And then yang kita tahu juga dia kena gantung, bukan dia seorang time tu tapi di Elite, Kenny Omega, The Young Bucks, sebab ada berlaku pertelingkahan antara mereka berempat jugalah, 3 dengan 1. Dan kita pun tahu juga CM Punk ni ada beef dengan Hangman Page. Basically ramai gila yang bermasalah dengan CM Punk. Bukan ramai bermasalah dengan CM Punk lah, tapi CM Punk bermasalah dengan ramai orang. Tak boleh nak kata lebih lah, mungkin itu dah perangai dia. Dan itu cerita yang dekat AEW lah. Dekat WWE dulu pun kita nampak apa yang dia pernah buat sampai dia kena buang. Kebanyakan benda yang dia buat tu sebab kita suka idea dia, kepala otak dia dalam bab-bab kreatif wrestling ni semua. Tapi dia punya attitude, etika dengan orang tu memang out lah. Dan asyik buat hal macam ni, aku yakin bukan orang yang bekerja dengan dia je dan menyampah dengan dia. Kita sebagai fans wrestling ni pun dah malas dah nak melayan berita pasal CM Punk ni. Kebanyakan orang dah fed up dah dengan CM Punk. Untuk yang minat CM Punk, dia tetap akan minat lah walaupun apa yang CM Punk dah buat kan. Tapi itulah, sayang lah. Orangnya talented, kepala otak boleh pakai, tapi perangai hauk macam longkang. Jadi apakah perancangan CM Punk lepas ni? Aku tak rasa UFC nak ambil dia balik. Aku tak rasa dia nak memalukan diri dia by join UFC balik. Kalau tanya aku, kalau perangai macam ni, eloklah kau bersara duduk diam-diam kat rumah. Unless kalau kau kat rumah pun buat wife kau sakit hati, itu pandai-pandai kau lah. Tapi kalau kau still nak bergusti lagi, WWE lah tempat dia.
aku nak kau pergi WWE, tapi sebelum cerita pasal WWE, eloklah kau ubah perangai kau dulu. Takut kalau perangai kau masih sama lagi, lepas tu kau pergi WWE, WWE duk hantar the best wrestler in the world, Dominic Mysterio je kasih settle kau. So itulah CM Punk. Kalau kau tonton video ni, confirm lah kau takkan tonton. So itulah pasal CM Punk. Nak cerita banyak pun tak guna, sebab sebelum-sebelum ni pun kita dah pernah cerita dah pasal perangai dia. Itu je lah, harap dia berubahlah menjadi seorang yang lebih baik. Dan untuk nak cerita lebih pasal AEW Collision, aku rasa tak perlulah kot. Hanya kita nampak Bryan Danielson buat dia punya comeback, menggantikan tempat Ricky the Dragon Steamboat bila Ricky start saja The Dragon Steamboat ni berlawan dalam strap match. Rupanya bukan dapat The Dragon Steamboat, tapi dapat American Dragon. Dan AEW, kita orang tak lupa yang Bryan Danielson ni merupakan ahli Blackpool Combat Club. Hopefully tak ada cerita lompat-lompat, tiba-tiba tergantung, tiba-tiba tak ada macam apa, sebab kenapa orang ni hilanglah, orang ni muncullah, dah tak bersama lah dan sebagainya. AEW kan suka buat benda macam tu, tiba-tiba tukar plan. Untuk payback ni aku rasa memang tak panjang lah kot. Boleh jadi antara review aku untuk Premium Live Event yang agak pendek. Sebab seriously aku tak rasa ada banyak benda nak cakap. Rasa macam cover Raw, rasa macam cover SmackDown. Macam aku cakap lah, tak nak cerita banyak. Perlawanan pertama Becky Lynch dengan Trish Stratus, Steel Cage match. First kali aku salute Trish Stratus. Perform macam full timer, tak macam part timer. Perform macam orang muda, tak macam orang tua. Dan untuk perlawanan ni, bagi aku perlawanan ni best. Tak adalah best gila, tapi aku enjoy je perlawanan ni. Dan aku tak sangka aku enjoy perlawanan ni. Aku tak sangka perlawanan ni akan open the show. Dan yang terbaiknya, cara diorang close the feud untuk Becky dan juga Trish ni. Ending yang baik juga. Dan bila last kali tu Zoe Stark duk bagi finisher kat Trish Stratus tu, yang tu pun aku rasa okey je lah. Sebaiknya better Trish balik dululah kot. Tapi kalau nak habiskan juga feud antara Trish dengan Zoe, tak apalah, bagilah habiskan. Tapi yang tu Zoe Stark ni macam jauh lagi perjalanan. Bolehlah kot yang tu bagi Trish menang. Perlawanan yang menghiburkan. John Cena muncul macam biasa, duk panda crowd, duk desperate nak macam crowd tak sorak dia. John Cena sucks. Hai, menyampah aku. Bertahun-tahun benda ni jugalah yang dia buat. Lepas tu dia kata nak jadi special guest referee untuk LA Knight dan juga The Miz. Yang ni aku okey je lah. Dan bagi aku John Cena perform lah as a referee dalam match ni. Match ni pun okey, best, tapi tak se-best match yang first tadi. Character works Miz dan juga LA Knight dalam match ni best. Aku suka bila LA Knight pun tak terlalu melayankan John Cena. Maksudnya melayan daripada segi apa? Yelah, LA Knight sekarang dah over, dah macam watak baik, tapi dia tak adalah macam nak terus macam geng dengan John Cena ke apa ke. Dia pun still ada ego dia dengan John Cena. Dan benda ni membuatkan aku teringin gila nak tengok John Cena lawan dengan LA Knight. Keputusan kat sini LA Knight menang seperti yang dah dijangkakan. Dan aku rasa okey jugalah sebenarnya untuk John Cena tak terlalu mengovershadowkan dua orang ni. Rey Mysterio dan juga Austin Theory, satu perlawanan yang bagi aku biasa, taklah teruk. Bolehlah, okey je. Untuk US Champion kita dah boleh agak dah yang Austin Theory tak akan menang, sebab aku pun tak berminat nak tengok Austin Theory jadi US Champion lagi sekali. Cumanya apa yang aku rasa best ataupun impresif dalam match ni adalah performance Austin Theory atas gelanggang lah. Terutamanya bila dia asyik duk mengangkat Rey Mysterio. Memang impresif. Nampaklah dia memang strong. Ataupun Rey Mysterio tu terlalu ringan. Mana-manalah yang korang suka. Dan macam aku cakap tadi, keputusan dah dijangkakan. Rey Mysterio kekal sebagai United States Champion. Perlawanan paling shock untuk aku dalam payback kali ni, The Judgment Day lawan dengan Sami Zayn dan juga Kevin Owens untuk Undisputed Tag Team Champion. Perlawanan ni dibuat dalam Steel City Street Fight. Awal-awal aku ingatkan tak adalah street fight mana pun, tapi okey, match ni memang betul-betul street fight. Walaupun tak pergi ke backstage, paling-paling pun main dekat keliling gelanggang, pergi dekat kawasan penonton, tak apa, serve the purpose. Aku suka penggunaan weapon yang diorang guna. Penggunaan weapon lah dalam match ni. Character works yang baik, match pun best, flow pacing pun tak adalah macam slow. And then momen-momen kat luar gelanggang tu pun okey juga. Yang buat aku rasa macam wow, impresif bila Kevin Owens buat Swanton Bomb daripada atas tembok jatuh dekat Dominic Mysterio yang atas meja. Bagi aku match ni memang best lah. Best match of the night. Keputusan untuk match ni keputusan yang aku tak expect. Ingatkan KO dengan Sami akan retain, tapi tak, Judgment Day is the new Undisputed Tag Team Champion. Disebabkan diorang punya Lucky Charms, diorang punya pembawa tuah, iaitu the best wrestler in the world,
true MVP of WWE, Dominic Mysterio. Tak ada Dominic, tak menanglah Judgment Day dekat Payback. So kita nampak Damian Priest dan juga Finn Balor sekarang ni as a tag team. Aku ingatkan malam ni lah, malam Damian Priest dan juga Finn Balor ni akan lagi hangat nak bergaduh kan, nak berpisah ke apa ke, salah seorang akan turn dengan each other ke. Tapi tak, dia orang jadi tag team champion baik. Boleh kira kejutan lah untuk kemenangan The Judgment Day ni. Dan sekarang ni, semua ahli Judgment Day dah ada title. Untuk Damian Priest, siap ada briefcase lagi. Tinggal tu si JD McDonald tu. Bila nak join Judgment Day, lepas tu nak dapat title. At least, kalau dia dah join tu, aku rasa dia antara orang yang sesuai hidupkan balik 24/7 champion. Na'udzubillah min zalik. Mami Rhea Ripley kalahkan Raquel Rodriguez untuk Women's World Champion. Satu perlawanan yang bagi aku agak bosan. Dua orang heavyweight kan, expect apa. Dan Mami ni pun menang atas pertolongan the best wrestler in the world, true MVP of WWE, Dominic Mysterio. So memang betul laki charms lah Mamat ni. Dan dekat main event kita ada World Heavyweight Champion antara Rollins dan juga Nakamura. Sebelum Nakamura keluar dah macam anime dah, dia punya macam entrance dia. Dua-dua superstar ni lagu dia orang crowd memang nyanyi gila-gila. Tapi perlawanan agak hampir lah bagi aku. One of the bad main event yang kita pernah nampak dekat WWE punya premium live event pada tahun 2023. Tak nak kupas panjang yang ni, bagi aku match bosan lah. Dan keputusan kat sini Rollins menang seperti yang aku jangkakan. Ramai juga rasa Nakamura akan menang, lepas tu Priest cash in, tapi tak ada pun benda tu berlaku. Habis macam tu je lah. So secara overall, close the show macam ni memang buat Payback tu nampak teruk lah, walaupun taklah everything teruk. Kalau aku kena bagi bintang untuk WWE Payback 2023, aku akan bagi 5.5 bintang je daripada 10 bintang. Tak payah explain lah kenapa. Kalau korang tengok, korang faham. Performer of the night untuk aku, tak tahulah. Aku tak tahu nak pilih siapa. LA Knight pun boleh, Dominic Mysterio pun boleh, Judgment Day pun boleh. Tak tahu nak pilih siapa. Tapi moment of the night, aku pilih kemenangan Judgment Day dalam perlawanan Undisputed Tag Team Champion. Kalau nak kata ada worst moment of the night, aku rasa ending untuk Payback ni lah kot. So guys, itu saja untuk video kali ini. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih. Datang lagi. Mother Father.